Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua viewers dan juga subscriber channel Dr. Azizul Amal. Untuk makluman semua, kita masih lagi ongoing misi kita satu rumah, satu telatih CPI dengan sasaran 100,000 telatih setahun. Untuk maklumat lanjut, boleh check Instagram, Facebook kita dalam link that provided down below. Tuan-tuan, so hari ni kita ada cerita yang agak unik sedikit. Rasa-rasanya daripada tajuk, boleh teka tak kisah ini mengenai apa? Sebelum itu, saya minta mohon kerjasama semua yang masih belum like, subscribe dan turn on the notification button. Sila buat sekarang agar tuan-tuan boleh dapat video-video kami yang terkini. So, kita balik kepada kisah hari yang ingin saya kongsikan ini. Ini berlaku pada satu Uncle Siva, nama dia, dengan isteri yang telah menyertai kelas kita baru-baru ini secara face to face. Untuk makluman semua, kita ada dua jenis kelas. Satu face to face, mereka datang secara fizikal, dan satu lagi kelas online, di mana mereka join secara online melalui Zoom. Kelas online ni kita buka lah sejak PKP yang lepas. So, saya nak kongsi kisah dengan Uncle Siva ini yang tinggal di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. So, Uncle Siva dengan isteri dia join kelas saya, kelas secara face to face. Dan kenapa dia unik? Sebab lazimnya, bukan nak mengata apa, lazimnya dalam kelas face to face ni yang join tu adalah orang berusia 20-an, 30-an, yang paling berusia pun 40-an lah. Alright? Tapi ini kita ada Uncle Siva dengan isteri, dengan wife dia, dengan aunty, lebih kurang umur 60-an. 64 tahun secara spesifiknya lah kalau nak tanya umur dia. So dia datang kelas saya. Kenapa dia unik? Nombor satu sebab mereka warga emas. Kedua, dalam kelas kita akan nampak tau, sebagai seorang trainer, tentu akan nampak bila kita pergi kelas, kadang orang datang kelas tu macam nak datang kelas. Tapi ada peserta yang datang kelas dia memang excited nak belajar. Dan Uncle Siva ni dengan aunty ni memang excited. Dalam kelas ada soalan tanya, very engaging lah kan. So kita tengok macam this is something bagus lah. Walaupun dah usia lanjut, mereka still belajar. So, nak jadikan cerita, Uncle Siva ni dia pesara. Okay, tinggal di Taman Tun. Bila orang dah bersara ni tuan-tuan, dia punya daily routine dia sama je. Pagi pergi pasar, pergi beli ikan, beli sayur, tengah hari, lepas tu sebelum balik tu singgah kejap mengerti dengan kawan-kawan. Lepas tu malam petang pergi brisk walk, betul? Malam tidur awal, lepas tu next day benda yang sama. Dan orang-orang berusia ni, dia suka pergi bersukan, brisk walk, pergi jogging kan, kadang petang, kadang pagi, sebab dia nak berpeluh. Bagi dia orang kalau tak berpeluh tu rasa macam tak sihat, tak healthy. Dia nak kena pecah peluh tu lah kan. Yang muda-muda ni yang tak pergi selalunya, yang tua-tua ni bagus. Dan Taman Tun Dr. Ismail ni dia bagus sedikit sebab dia punya tasik, tuan-tuan yang tinggal di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur bukan Taman Tun Dr. Ismail TTDI Jaya di Shah Alam ni di Kuala Lumpur. Tuan-tuan akan tahu tasik di sana dia cantik. Kalau siapa yang pernah pergi, dia ada tasik yang track nombor satu tu yang ada tasik, dia lari kat track lah. Satu lagi, dia ada satu lagi track yang macam trail, macam kat hutan sikit lah. So dalam sikit, so ada dua. So orang-orang di Taman Tun pun sebenarnya bagus lah. Mereka ada pilihan nak lari dekat tasik hari ni, besok dekat hutan. Right, so benda-benda ni bagus. So pada satu petang ni, Uncle Siva dengan aunty pun pergi berjalan lah. Brisk walk macam biasa, tapi diorang pakai trail yang hutan tu lah, nak adventure sikit lah kononnya petang tu. So masa dah nak balik tu, dah dekat senja, nak maghrib masa tu, tiba-tiba aunty pun rasa macam pening. Macam pening lah, macam tak dah nak pitam. Dia beritahu kat Uncle Siva, kejap-kejap dia nak rehat. So Uncle pun rehat lah, tunggulah aunty rehat. So, masa tengah duduk tu tiba aunty pass out. Masa dia pass out jatuh tu, Uncle Siva pergi, takut kan, panik. Dia pergi cuba kejutkan dia punya aunty. Lepas tu tengok aunty nafas ke tidak. Dia ambil jari letak kat hidung kan. Dia tengok dah ada, gerak nafas lagi ni. Tapi panggil tak sedar. So uncle panik, tak tahu nak buat apa. Dia pun jerit. Tak ada orang kat situ lah. Kosong kan. Dah nak maghrib, orang dah balik. Dia pun jerit. Dia jerit sekuat hati dia kata. Tapi biasalah orang dah usia lanjut ni. Dia jerit kuat mana sangat pun boleh dengar, betul. So dia jerit tak ada. Tapi luckily dia keep on kejut. Berapa tu aunty tu dah mula macam sedar, nampak macam dah mamai. Alright, kebetulan masa tu adalah orang yang baru turun daripada atas, turun nak ke bawah lah. Nampak juga, so sama-sama bantu Uncle Siva dan aunty ni turun ke bawah, bawa, dan mereka terus pergi ke hospital lah. Dia tak balik rumah lah. Dia Uncle Siva bagi tahu saya dengan baju-baju peluh tu, dia terus pergi ke
hospital. Tapi luckily dia pergi hospital check out, it just hypo lah. Tak ada lebih critical. Tapi Uncle Siva bagi tahu dengan aunty, it was just a big realization lah. Mereka kata, uncle dengan aunty tinggal berdua. Anak ada tapi anak semua tinggal kat rumah masing-masing lah. So dia kata, diorang tinggal berdua. Kalaulah berlaku lagi sekali dekat rumah, itu yang hypo. Tapi kalau berlaku tiba-tiba betul-betul tak sedar diri, tiba pingsan, heart attack dan keadaan arrest, mereka tak tahu nak buat apa. So mereka kata, if anything happen to me, dia bagi uncle beritahu, aunty tahu nak buat apa? Kalau anything happen to uncle, aunty tahu nak buat apa? Dia kata macam ni lah, dua-dua pergi kursus. So both of them attended the class dan Alhamdulillah hari ni mereka terlatih. Dan saya cakap jujur, masa mereka attend class, mereka bukan yang datang hanya nak datang. Mereka betul-betul eager nak belajar. Okay, selalunya nak pergi, kita dapat orang tu sakit lutut lah, nak try praktikal, tak. Mereka betul-betul buat, mereka betul-betul eager lah nak belajar. From this story, kita nampak bahawasanya usia bukan faktor untuk seseorang untuk belajar sesuatu yang baru. So kita dapati ramai sebelum ini bila kita approach peserta umur 30-an je baru, 40-an, bagi kita alasan, oh dah terlalu tua, otak dah tepu, tak boleh belajar. Uncle Siva dan aunty adalah contoh yang terbaik. Bak kata pepatah Melayu, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.